Hello guys. Hari ini kita nak share berkenaan dengan cara untuk connect antara iPad dan juga LCD projector yang menggunakan HDMI dalam dewan kuliah ini. So, mungkin ini akan dapat menyelesaikan masalah you all bagaimana untuk connect iPad dengan LCD projector yang menggunakan HDMI cable. So, ini adalah HDMI cable yang telah tersedia ada dalam dewan kuliah. So, HDMI cable ini bersambungan dengan dewan kuliah punya LCD projector. So, dekat atas ada dia punya LCD projector. So dia akan bersambung dengan LCD ni. So yang menjadikan isu di sini adalah bagaimana kita nak sambung daripada sini ke iPad kita. So di sini saya tunjukkan iPad dan peralatan yang diperlukan bagi LCD projector yang tidak ada mirrorcast ataupun mirror screen. So peralatan yang kita perlukan di sini adalah panggil dongle untuk mirror screen. So mirror screen ni eloklah saya terangkan terlebih dahulu. Okey, untuk mirror screen ni eloklah saya terangkan terlebih dahulu. Ini yang harga dalam RM80 je lah, tak ada mahal sangat. Sebab kita tidak ada Apple TV, so ini je lah alternatif yang ada untuk kita gunakan. So fungsi alat ni adalah untuk connect dengan iPad kita. So ini adalah HDMI port. So masalah sekarang berlaku adalah pada LCD projector juga menggunakan HDMI male. So male yang ni pun male, tak boleh nak sambung. Okay, so that's why kita perlukan satu converter. Converter dia murah je, RM40 je. So female to female. So senang je. So kita boleh connect dengan ni dan bersambung dengan ni. Okay. So dah bersambung. So sekarang ni kita perlukan power on untuk membolehkan ianya berfungsi. So satu port untuk USB ni untuk membekalkan kuasa kepada mirror screen kita. Okay, dan ini kita kena sambung di sini. So untuk port USB tu kita boleh saja connect dekat mana-mana. Janji dianya akan ada power yang boleh on di sini. So kalau ada USB dekat PC ke mana, kita boleh buatlah. Okey, untuk mendapatkan tenaga, membekalkan kuasa. Okey, mirror screen ni kita akan on cucukkan dekat USB. So dia akan dapatlah powernya. Okey, dapatlah power ni. So sepatutnya dia akan menyala lah. Ini dah hidup. Okey. Dan ini pula adalah dia punya antena. So antena untuk pancarkan wifi. So konsepnya adalah mirror screen ini akan menjadi access point untuk wireless. So internet ni, kalau kita nak dapatkan internet, kena pastikan mirror screen ini disambungkan kepada internet. Biasanya terterin dengan handphone je lah. So nampak di sini merah-merah tu dia hidup lah tu. Okay, dia dah hidup. Alright guys, so kita kena pastikan lampu biru ini dia menyala supaya kita tahu ianya adalah indikator ianya hidup. Sebaik saja dia hidup, dekat skrin juga akan berubah lah. So dekat skrin akan berubah dia punya paparan. Alright, so pada sekarang ni mirror screen kita dah pun connect dengan LCD projector. So dia akan keluar warna biru macam ni lah interface dia, segala maklumat dah ada dekat situ, password dan juga dia punya wireless access point. Sebenarnya saya ingin terangkan bagaimana mirror screen ini berfungsi. Mirror screen ini berfungsi sebagai access point. Access point untuk memancarkan signal wifi
So dia dah menjadi satu access point untuk sambungkan Wi-Fi kepada device-device yang lain. So daripada situ, kalau kita nak pastikan ianya ada internet connection, kita kena masukkan tethering daripada handphone kita ke mirror screen tersebut. So bila dekat iPad tu nanti ataupun dekat mana-mana device, so sambungan Wi-Fi pertama. Okay, pertama sekali kita mesti buat sambungan Wi-Fi kepada mirror screen device sebagai access point. So bila kita dah dapat sambungan kepada Wi-Fi mirror screen tersebut, barulah kita boleh share buat mirror screen. Okey, kita akan demo sekejap lagi. Okey guys, kita akan sambungkan iPad dengan mirror screen. So iPad ni kita akan sambungkan dengan mirror screen. Okey, sambungan pada Wi-Fi, make sure kita onkan Bluetooth dan juga Wi-Fi pada iPad kita, dan seterusnya kita pilihkan access point. So kalau mengikut yang asal, dia akan default pada access point yang kita sedia ada. Sekarang ni kita akan tukar kepada access point yang mirror screen. So mirror screen ni kita pilih. So konsepnya apabila enable to join. So konsepnya apabila mirror screen kita tu dijadikan sebagai access point untuk sambungan internet pun sama, dan juga untuk transmit mirror screen. So apabila kita dah pun berjaya membuat sambungan Wi-Fi kepada mirror screen, so anda juga perlu membuat penetapan terhadap miracast anda. So kita refresh balik. So kita akan dapat masuk ke dalam dia punya interface sistem dalam mirror screen tadi. So internet adalah daripada access point yang kita ada. So internet itu sebenarnya kita ambil daripada handphone kita. So dia agak mengambil masa lama sedikit. So, tunggu sekejap. Okey, nampak INBB itu adalah tethering dengan handphone saya. So you all kena klik saja refresh dan cari you punya tethering mobile data. Okey, so saya tak nak sentuh yang ni sebab saya dah set up. So sekarang ni saya punya miracast mempunyai internet lah. So dia boleh sambung pada internet. So sekarang ni kita nak paparkan mirror screen kita. Just tekan sini dan nampak tak yang screen ni screen mirror. Okey, dan tekan. Okey, baiklah. Ini adalah sambungan mirror screen kepada handphone saya. So kalau saya play lah sesuatu ataupun call ke, so kita akan dapat mirror lah. So nampak saya gerakkan tu, apa-apa saja yang kita buat. Okay, nampak. Alright, so mudahlah. Kalau kita nak mengajar pun mudahlah nak tunjuk satu persatu. Kita tunjuk ni. So dia tak ada masalah sangat lah. Kalau kita buka YouTube ke, tengok so kita try buka YouTube YouTube. Okey, kejap. Okey, line dah slow sikit. So your channel. So tak masuk pada speaker college, speaker Dewan Kuliah. Masuk pada LCD projector punya speaker, built-in speaker. Okay, right. So sekarang ni kita dah okay, dah boleh set up dengan baik daripada handphone ke LCD projector. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very good morning to you all. Okay, today at lab 6 we have a practical. So the first topic is topic number 4. Topic number 4, what is the title of topic? Multimedia. Okay, before we can teach, we need to set up our class using the LCD
And then now we are using the iPad or any device, a portable device. So now the problem is how we can connect to the LCD projector, because this LCD projector is old version, so they don't have any HDMI port. So we need to connect to the iPad or our mobile device. Okay, mobile device. So maybe you are using the iPad or tablet or handphone or notebook, okay, where this don't have a serious port, a VGA port. So VGA port have a pin, 24 pin. So we don't have any port to connect our LCD projector to this device. This is a VGA cable. Okay, VGA cable. So VGA cable connected to the LCD projector. So LCD projector will be display the image from the our device. Two converter. Mana? Bukan. Okay. Ni kita nak gunakan mirror screen. So ni alat dia, mirror screen. Satu mirror screen. Okay. Ni dia punya alat lah. Saya pun lupa dah letak kat mana. Ada tu. Okay, ini adalah converter. Boleh zoom dekat sikit. Converter ni adalah VGA port kepada HDMI male, bukan female, male. So tujuan dia, kita nak dia boleh sambung dekat sini. Boleh ambil dekat sikit. Okay. So ini yang mirror screen. So mirror screen ni pun perlukan ada HDMI converter female punya, betina punya. Dia ada lubang betina. Yang jantan dia ada luncung. So bolehlah connect dekat sini. Okay, so kita dah dapat sambung antara HDMI converter dengan mirror screen. So apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk sambungkan pada VGA cable LCD tu. Kalau tak nanti kita tak boleh nak sambung sebab ni adalah version lama. So dia ada ni je connection dia. So kita sambungkan ke sini. This is my first time connected to this device. So saya pun tak sure dia boleh ke tak. Tapi saya rasa ikut teori dia boleh lah. Ikut teori boleh sepatutnya. Okey, dah siap dan kita akan sambungkan dia punya mirrorcast ni kepada kabel power lah. So kita perlukan USB kabel. So USB kabel ni nak kena disambung pada ni USB kabel untuk dapatkan power kepada mirrorcast ni, mirror screen. So ini adalah antena. Seperti yang saya dah maklumkan sebelum sini, ini akan menjadi access point untuk internet. So kalau you all nak sambung kat TV pun boleh sebenarnya. So kita cari USB power. Okey, kalau dia hidup dia akan warna biru. So warna dia. Okey. So kita tengok dulu performance dia macam mana, boleh dapat ke tak. Dah. So tengok sini kita dah pun berjaya connect. So bila dah ada yang ni, so kita tak ada masalah untuk menggunakan iPad kita lah ataupun any device. Handphone awak pun boleh sambung. So cara nak sambung dia kena tengok sini lah. Okey, cara sambungan dia sebab itu adalah access point. So kita kena sambungkan Wi-Fi dia. Okey, carikan mirrorcast dia, Wi-Fi dulu. So and Fisher Kisi ni you all punya. Ataupun saya try kalau nanti dia dah okey kita boleh buat mirror ni. Screen mirror. So sekarang ni tak boleh connect lah sebab kita tak connect lagi dengan Wi-Fi. So kita kena cari dulu Wi-Fi dia. So memang biasanya lambat sikit. Tu dah keluar dah.
mirror screen. So kita connect sini, maksudnya wifi kita bersambung dengan mirror screen. Okay, tunggu dia approve. So dekat mirror screen tu kita dah tethering dengan handphone. So handphone saya dah biarkan di sini. Hidup lah. So handphone ni ada internet, dia sambungkan dengan mirror screen device. So dia sambung dua tu. So kalau yang ni sambung ke situ lah. So dia dapat internet juga. Okay. So sekarang ni the last result kita akan buat ni klik ni. So nampak nama saya Nazimira, saya dah namakan device tu. So dia akan sepatutnya boleh display kat depan. Boleh tengok kat depan lah. So nampak warna kuning tu biasanya masalah kabel lah. So kita dah dapat tengok lah. Ada cerita. Dia play cerita. So suara mungkin tak keluar sini. Dan Netflix ni memang dia protect lah. Dia tak kasi kita buat merah. So kita cari video-video lain lah. Ni video ni dia. So bunyi dia tu sebenarnya dia ada keluar kat sini. So kalau ada speaker boleh cucuk sini. So dia akan keluar bunyi dekat sini. So sekarang tak ada bunyi lah sebab tak ada connection. Alright, so this is our planning. Week 1 just explain about what is a multimedia. For next week we will continue for editing, graphic editing. So ini adalah lukisan kartun daripada anak saya lah. Beritahu adalah gambar bitmap lah. Bitmap. So kenapa kita kata bitmap? Tengok saya zoom. Awak nampak tak petak tu? Itu kita panggil bukan pecah. Itu kita panggil pixel. So lagi banyak pixel, lagi cantik gambar tu. Faham tak? Satu bekas kecil anda masukkan guli. Dan satu bekas besar masukkan guli. Macam siapa orang macam KMKT tadi. Kalau kita dekat jauh, kita nampak dia macam gelap. Tapi bila kita dekat yang ring, apa? Yang lebih terperinci, nampak so gitu lah. Dia begini. Yang logo KMKT tadi. Yang buat forming tu dekat sana KMKT 9 ni tadi. Ingat tak? So orang tu kita ibaratkan sebagai pixel. So lagi padat orang tu duduk, lagi cantik, lagi jelas. Tapi bilangan tetap sama. Contoh bilangan dia 400. Tapi kalau kita besarkan perkataan KMKT tu, dia akan jadi jarak-jarak. Itu yang pecah. Kira nak resolution tu pixel dia jauh-jauh. Pixel dia dah kabur, dah hilang. Jauh-jauh. Alright kelas. Saya ingat kamera saya betulkan sikit. Okay. Ini juga dikira sebagai animation. So dia dah nampak kartun kan. So sebenarnya kita boleh tukar background belakang ni kepada masa kita shoot kita letak warna hijau. So bolehlah kita seorang berlakon sini, lepas tu seorang berlakon sini, tukar watak dia. So sebenarnya seorang-seorang